أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang telah beriman, khususnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah adalah segala-galanya dalam hidup kita. Hari akhirat tempat tuju kita yang terakhir. Wahai orang-orang yang beriman, khususnya kepada Allah dan hari akhirat, kamu diwajibkan berpuasa, yakni puasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi setelah bulan lepas tak jadi. Tiket beli habis dah. Tak jadi ada program di surau di Patan last minute. Bukan batal kerana masalah apa-apa, kerana ada program. Malam ini datang semula, alhamdulillah. Datang hari ini sahabat sekalian, pas pulak patut pukul 2, pukul 3 baru berjalan. Tak pernah lagi begitu. Kalau pukul 2 lah. Akhir naik pas pukul 3. Macam mana pula lah kata. Akhirnya kontak kawan, suruh ambil dengan motor dekat TBS. Dulu boleh juga turun dekat Zoo Negara tu. Kalau tak boleh lah, takut pasal kena denda, tak banyak juga denda tu. Kat 1,000 ke 1,000 lebih, tahu lah. Sahabat sekalian, tajuk kita malam ini ialah Al-Isra wal Mi'raj dan Salat. Nak dikaitkan dengan apa dia? Bahawa satu masa nanti kita akan bertemu dengan Allah. Maka wajib kita membersihkan diri kita, membersih diri yang zahir dan membersih diri yang batin. Tajuk kita ni sangat penting, kerana tajuk kita nak bertemu dengan Allah. Rasulullah dah bertemu dengan Allah. Jangan dipikir kaifiat caranya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Faham boleh-boleh. Jangan dipikir bukan macam mana pula je. Tuhan duduk sini, Nabi duduk sini waktu mengadap pula. Tak usah fikir. Cukup tuan-tuan beriman bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj itu Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Isra perjalanan bumi ke bumi, masjid ke masjid. Mi'raj perjalanan menembusi langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Disitulah ulang aliknya Rasulullah daripada menerima 50 waktu salat, sehingga akhirnya Allah memfardukan daripada 50 tinggal 5 sahaja. Ulang alik, aku berulang alik daripada Tuhanku dengan Musa alaihi salam. Tak usah fikirlah ulang alik macam mana Ustaz ni ulang alik. Cukup beriman sekadar itu sudah. Orang beriman dia macam tu, dia tak banyak soal.
Dia terima aja, sudah. Tak payah nak fikir-fikir. Nabi dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan yang ratusan juta kilometer. Tengok tu. Perjalanan ratusan juta kilometer. Boleh ke Ustaz? Apa yang pelik sangat? Kita keluar handset, buka WhatsApp, tengok kawan kita duduk di Mekah, tekan nama dia, tekan atas call. Assalamualaikum. Mana tu? Hotel Sofwa. Ustaz, mana Ustaz? Sini dapat Mekah. Berapa jarak Mekah sini? Kurang lebih tak 8,000 kilometer ke berapa? Kurang lebih lah saya sebut. Allah, 8,000 kilometer. Tak sampai sesak, tak sampai musmini Ustaz. Iya, itu hak manusia buat. Haji Ibrahim Saidi suka pula awak. Apa? Hak manusia buat. Tak sampai 15 saat. Lajunya mana ni Ustaz? La ilaha illallah. Itu hak manusia buat. Hak ni Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Itulah dalam sembahyang. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. Itulah sembahyang kita. Apa nak pelik sangat? Semuanya Allah Ta'ala punya. Kalau tuan-tuan kata Ustaz, dunia hujung jari, tik je Ustaz, tik je. Allah tak payah hujung jari. Kun kaf nun, kun, selesai. Awak hujung jari, payah hujung jari. Allah kun, kun. Mari kita benar-benar beriman kepada Allah. Sahabat, perjalanan Nabi ini ialah perjalanan ke mana tadi? Nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan di sanalah Nabi menerima salat 50 waktu, akhir tinggal 5 waktu. Perjalanan ini nak menggambarkan kepada kita, faman kana yarju liqa'a rabbih, akhir surah Al-Kahfi. Maka barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, kita nak bertemu dengan Allah, Rasulullah selesai dah. Rasulullah dah selesai. Dah. Kaifiatnya, how, bagaimana, itu bukan urusan kita. Urusan kita, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Sudah. Tak lebih daripada itu. Sahabat sekalian, barang siapa yang nak bertemu dengan Allah, dua perkara. Satu, zahirnya mengikut syariat yang saleh, yang betul. Dua, hatinya tidak boleh syirik kepada Allah. Zahir syariatnya apa? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Awak buatlah apa-apa, makan, minum, pakai, ekonomi, sokan, politik, hiburan, segala-galanya ikut agama, ikut syariat. Zahirnya, bila hak zahir ni kita ikut syariat segala benda, orang panggil ibadah lah. Bila buat ibadah, wala yusyrik bi'ibadah, dalam kita berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala tadi, maka jagalah diri kita, jangan ada syirik. Hak di sini syirik besar berkait dengan tauhid akidah.
Jagalah niat hati kita. Jangan ada niat yang lain malaikat semata-mata kerana Allah. Bila hati tak bersih, niatnya lain, batal pahala ibadat kebaikan kita buat. Bila satu lagi batal tauhid, akidah, iman, syahadah, maka batal semua sekali. Sahabat sekalian, mereka yang nak bertemu dengan Allah mesti bersih. Kita tajuk tak jauh. Tajuk kita nak mati, nak jumpa Allah. Itu sebab saya sebut tadi, tuan-tuan satu hal juga, kita nak jadi tu imam. Saya ni pula antara perkara yang saya tak suka jadi imam. Imam pula apa tajuk ni? Saya tekok kurang. Al-Fatih, tuan imam pun kata, kamu naik pula. Naiklah sekali. Dia tidak boleh jadi sembahyang maghrib ni sembahyang terakhir ustaz agaknya. Jangan terkejut. Dia panggil salatul muwaddi', hajjatul wida', haji perpisahan. 90 hari kurang lebih daripada haji wida' itu, haji perpisahan itu, wafatlah Rasulullah. Kenapa Ustaz sebut itu tadi? Supaya bila kita sembahyang boleh jadilah solat maghrib terakhir saya. Macam orang nak ke tali gantung, macam mana? Dah tahu dah, awak akan ke tali gantung pukul 9 pagi hari ini. Ustaz penjara pun pergi jumpa dia. Ada apa-apa permintaan? Tak ada. Ada apa-apa? Tak ada. Izinkan saya nak sembahyang 2 rakaat. Tuan-tuan boleh bayang tak orang nak mati sembahyang macam mana? Ya Allah. Jadi kita kadang-kadang kena ingat begitulah. Boleh jadi inilah maghrib terakhir untuk aku, maka kita buat molek-molek. Salatlah satu-satunya ibadah kefarduan yang diterima di langit. Besar sembahyang ni. Tak ada ulama kata orang jadi murtad kerana malah keluar zakat, malah berpuasa, malah nak puasa Ramadan, malah nak keluar zakat, malas nak pergi haji, malas nak tutup aurat. Tak ada ulama kata murtad. Tapi orang kata saya malas sembahyang. Orang malas sembahyang, ulama berbahas, berbincang, termasuk salah satu di antara perkara menyebab jadi murtad tak sembahyang, malas. So sembahyang ustaz? Ya. La'adu bainana wa bainahum tarkus salat atau kama qala. Pak saya bukan apa hari. Perjanjian di antara kita dengan mereka ialah meninggalkan sembahyang. La ilaha illallah. Tinggal sembahyang. Awak agama apa? Islam. Awak sembahyang tau. Malah dah sembahyang. Jangan. Besar tu. Solatlah yang pertama disoal di akhirat nanti. Lepas solat, luluslah yang lain. Solat sangkut, solatlah yang lain. Dalam solatlah sahaja mensyaratkan kepada kita bersih zahir dan batin. Kena bersih zahir, kena bersih batin. Ustaz, kalau saya nak zakat, awak nak zakat tak bayar, bersih zahir tak bayar. Tak bayar. Ustaz, saya nak puasa, tak bayar, bersih hak zahir. Ustaz, saya nak sa'i Safa Marwah, tak bayar. Tawaf tu sembahyang. Khutbah sembahyang, ganti 2 rakaat zuhur, 2 Jumaat, 2 zuhur, 2 khutbah, 4 rakaat. Supaya mudah faham. Sahabat sembahyang je ada ni. Puasa tak ada, haji tak ada. Haji tu hak tawah je lah, kan? Tapi dia ada.
Semayanglah terikat dengan waktu. Semayanglah terikat dengan tutup aurat. Semayanglah terikat dengan menghadap kiblat. Ayah je. Hal lain Ustaz. Ustaz, saya ke bumi orang mati Ustaz. Bumi di mana? Saya menghadap ke mereka. Kalau masalah. Tengok boleh-boleh ni. Ni live kok ni kan. Viral pun nanti. Nak ceritanya, tugas awak mandikan dia, kafankan dia, bersih dia ni, dia najis ni, dia nak jumpa Tuhan ni, dah mati dah ni, bersih dia najis. Dua, tutup aurat dia, kafan dia betul-betul, semayang dia, jangan semayang panjang sangat, buat 4 rakaat sudah. Betul. Kalau tak, kalau Ustaz cakap janganlah anggap belaga. Mana ada rakaat semayang. Itu sebab dalam semayang jenazah ni ulama berbahas, kena ke ada wudu ke tak ada wudu. Tu bab lain pula tak apa. Bab ke bumi kan dia. Hak ngadap kiblat ke tak ngadap mana 4 lapis, 10 lapis, 7 lapis tu tak jadi masalah sangat. Maksudnya tak jadi syarat dia. Semayang ni special. Yang paling special lagi apa dia? Bukan saja bersih sahih, bahkan wajib bersih yang batin. Bersih daripada syirik syak, bersih daripada dosa. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa kaki, dosa perut, dosa kemaluan, dosa telinga. Bersih daripada sifat mazmumah terkeji. Sahabat, malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai persiapan Nabi untuk perjalanan Isra Masjid Al-Haram ke Masjidul Aqsa di bumi. Tengok Haji Ibrahim, jangan tidur. Memanglah awak tak tidur. Takkanlah saya nak tegur orang tidur. Okey. Kemudian dari Kuala bertolak ke mana tu? Naik ke langit. Sahabat, bila itulah berlaku masjid ke masjid. Masjid tempat sujud. Sujud perbuatan yang paling hampir dengan Allah. Sujud. Bahkan dalam kajian orang-orang biologi, orang-orang kaji hayat, dia kata waktu sujud itulah orang kata oksigen cukup sampai ke otak kita. Selama mana tak sujud kan, oksigen tak sampai sepenuhnya ke otak kita ni. Macam mana Ustaz? Manalah aku tahu, aku tak mengaji benda tu. Hebat agama kita Syekh. Masjid tempat sujud, sujudlah kita. Maka haram sesiapa sengaja membawa najis masuk masjid. Baik-baik. Masjidlah sahaja ada tempat perkhidmatan. Mau masuk masjid, kena solat tahiyatul masjid. Jangan duduk. Kalau kita pergi sembahyang Jumaat, mu jangan buat sembahyang lain. Kalau nak sembahyang sunat, hanya boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid sahaja. Bila khatib dah naik khutbah, boleh faham tak cerita ni? Saya nak ceritanya peraturan agama buat begitu. Masya Allah, Ustaz. Ya. Mana tu bersih? Masjid ni tempat bersih. Bersih daripada najis. Tak boleh sengaja kita bawa najis masuk masjid. Tak boleh. Sebab masjid tempat sujud. Kita sajidun, orang yang sujud kepada Allah.
perjalanan Nabi tadi digambarkan di bedah dada Nabi kali yang kedua. Hak ni kali pertama, umur 4, 5, 6 tahun. Hak ni kali kedua, malaikat Jibril ambil Nabi di rumah. Jibril Mikail akhirnya bawa dekat telaga Zamzam, membelah dada Nabi dari bawah lubang leher hingga ke bawah perut. Ustaz, besarnya hati Nabi. Dah, hati Nabi macam kita. Ya ke Ustaz? Ya. Qul innama ana bashar, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku bashar, manusia biasa macam kamu. Kalau kata sekegap gini lah hati jantung kita. Sahabat sekalian, lalu dikeluarkan hati dan dibasuh dengan air Zam-Zam. Ustaz, masa keluar hati itu tak putus ke? Ni saya sengaja cerita ni. Malaikat tali hati Nabi putus kalau orang-orang tu. Kalau kata hati jantung hati sebutlah dua sekali senang. Ustaz, ada 4 injak sampai jantung tu Ustaz. Kalau putus tu mati dah Nabi Ustaz. Itu sebab awak beriman sudah. Dikeluarkan hati Nabi. Keluarlah hati Nabi. Dibasuh dengan air Zam-Zam. Basuh dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali. Dibuang segala darah-darah kotor. Kemudian Jibril membawa wadah bekas dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Lalu dia menuangkannya pada dadaku. Ustaz, iman ni macam air ke Ustaz? Boleh tuang-tuang? Tu tahu pasal tak ni? Ni hadis. Kemudian dia bekas dari emas yang penuh dengan hikmah iman. Iman ni bukan jenis air, tapi Nabi kata menuangkannya padaku. Sekadar itu beriman sudah. Bekas dari emas, ada hikmah, ada iman, dituang dalam dada aku. Dah. Itu Ustaz, dibasuh, dibuang sekali darah-darah kotor. Nabi ni umur 4-5 tahun, Nabi dah dibedah. 4 tahun lah senang ambil kalau sini. Umur 40 jadi Nabi. Peristiwa Isra ini berlaku mengikut riwayat ini umur 50. Munasabah ke seorang yang telah jadi Nabi, dan itulah afdalul ibad, semulia-mulia hamba adalah Muhammad Rasulullah. Takkanlah Nabi ada darah-darah kotor. Faham? Maknanya apa? Nak ditunjuk kepada kita, inilah sesiapa yang nak bertemu dengan Allah, mestilah bersih zahirnya dan bersih batinnya, kerana nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak cerita benda tu lah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang nak bertemu dengan Allah. Kita nak ambil arti ni. Kita nak jumpa Allah, mak ayah kita dah pergi dah, datuk nenek moyang kita dah pergi dah. Kita memang nak jumpa Allah. Datuk Ustaz, memang Allah tak nak jumpa kita. Habis. Boleh faham? Kita buat salah ke mak kita, boleh pun tak faham. Tapi tak serupalah Tuhan dengan manusia. Kita pun baliklah ke kampung kita di Terengganu, nak jumpa mak kita. Ada salah kita dulu, kita pun pergi. Kakak pergi tahu mak tak nak jumpa mak. Kita nak jumpa mak kita, ibu kita. Tapi mak kata, mak tak nak jumpa mu.
la yukallimuhumullah, Allah tak nak cakap dengan mereka. Wala yansuru ilaihim, Allah tak nak pandang mereka. Wala yuzakkihim, Allah tak nak bersihkan mereka dari dosa. Allah tak nak terima taubat dia. Ni, Allah tak nak terima. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ada 40. Sahabat, marilah saya sendiri dan sahabat sekalian, sebelum daripada kita nak bertemu dengan Allah di dunia ni, maka pastikan kita jaga. Satu, berjaga kebersihan kita yang sahih, biar saleh, biar baik, biar bagus, syariat sahih. Yang kedua, yang batin jiwa kita juga mesti bersih. Sahabat sekalian, kita sekarang berada dalam bulan Sya'ban. Tajuk, 3 tajuk besar ni. Tapi dalam masa 30 minit kita nak berhenti lah. Nak masuk insya-Allah. Tuan-tuan tahu bulan Sya'ban, hari ini berapa Sya'ban? Semalam 11. Hari ini 12 Sya'ban. Nabi kata bulan Sya'ban ramai orang yang lalai. Dengar baik-baik. Hari ini 12, besok 13. Hari Sabtu 14 Sya'ban. Sabtu malam hak tu lah orang kita sibuk. Pasal apa dia? Dia tahu waktu je lah. Nisfu Sya'ban, Nisfu Sya'ban. Kita lahir-lahir ke dunia ni, hak tu lah orang sebut Nisfu Sya'ban, Nisfu Sya'ban. Pasal maklumat kita dapat waktu je lah, maka kita nak jaga Nisfu Sya'ban je lah. Hak lain tak jaga, silap. Nabi kata bulan Sya'ban inilah ramai orang yang lalai. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu, itulah bulan yang ramai orang lalai. Lalai apa Ustaz? Ramai orang lalai kata Nabi. Yalah, lalai apa tu? Apa yang menyebabkan dia lalai tu Ustaz? Nabi kata itulah bulan yang ramai orang lalai. Ya, saya minta tahu. Bila saya buka ni jadi 4 tajuk orang ni. Macam mana Ustaz kata lalai? Ustaz, Nabi kata, ditanya oleh Usama bin Zaid. Tuan-tuan tengok saya bagi cepat habis. Usama bin Zaid ini, waktu ni dia umur kurang lebih 18 tahun, orang muda. Anak kepada Zaid radhiyallahu anhuma, dua-dua itu telah diredai oleh Allah. Mereka dah selesai, kita tentu lagi. Dia kata, ya Rasulullah, anak muda 18 tahun ini, ya Rasulullah, saya hampir tak pernah tengok Rasulullah berpuasa sebanyak Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban ini. Mengapa ya Rasulullah? Lalu jawab Rasulullah, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang mana manusia sering lalai. Bulan mana? Bulan Rajab dengan bulan Ramadan, tengah-tengahnya Sya'ban. Kita kata tuan-tuan, puasalah 3 hari dalam sebulan. Dia wadah je. Nantilah Ustaz masuk Ramadan saya puasa lah. Nampak? Nanti masuk Ramadan saya puasa lah Ustaz, kata dia. Nampak ke tak tu? Tengah-tengah tu. Sya'ban apa makna Sya'ban? Sya'ban, Sya'ban, cabang-cabang.
batang satu je, cabang. Kalau pokok tak ada cabang, durian apa ni tak ada cabang ni, cabang dia banyak cabang. Syaban, cabang-cabang berbuah amal. Kita pula kata Nabi dia mula Syaban Ramadan. Kita kata puasa dah 3 hari. Ada Ramadan tu Ustaz 30 hari saya puasa. Kita kata, bukan kita kata, Nabi sebut pada Abu Hurairah, Nabi pesan pada aku, awak buatlah 2 rakaat duha. Hati Ramadan Ustaz saya buatlah 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lebih nampak lagi, Nabi pesan pada Abu Hurairah, tunaikan solat witir sebelum aku tidur. Buat 3 rakaat sebelum tidur, bukan tidur tengah kuliah ni. Kamu jangan buat pula. Tidur sebelum tidur malam. Lepas sembahyang Isyak, buat sembahyang witir. Ustaz, Ramadan kan ada witir lagi Ustaz? Sembahyang witir ni tiap-tiap malam. Satu-satunya sembahyang sunat yang bukan rawatib yang Nabi tak tinggal sekalipun bermusafir, sembahyang sunat witir. Dah tu kita tak buat. Kenapa? Syaban ramai orang yang lalai. Allahu Akbar kabira. Hari ini dah 13 berapa? Hari ini berapa Syaban kita ni dah? Besok 13 Syaban, puasa hari putih. Tapi ni dah temu pula hari Jumaat Ustaz ada kenduri kahwin. Alamak. Hari Sabtu ada walimatul urus, boleh kahwin juga. Hari Ahad ada orang bekwah, Kelantan kata ada bekwah. Wah, 3 hari ni tak boleh buat Ustaz. Lepas dah puasa hari putih, lepas puasa hari putih ni macam puasa sepanjang tahun. Dan kita tak buat juga. Hak 3 hari tadi pun tak buat juga. Saya puasa Ustaz 1 hari bulan, 15 hari bulan, 30 hari bulan, dapat 3 hari. Saya Ustaz 13, 14, 15, 3 hari juga. Saya Ustaz Khamis, Isnin, Khamis, 3 hari juga. Saya Ustaz Daulak. Teruk iman kita lemah. Buatlah sahabat sekalian. Saudara, agak-agak tuan-tuan pasal apa kita jadi begitu? Malah nak sembahyang sunat, malah nak puasa sunat, malah kita nak baca Quran. Macam benda lah kita ni. Agak-agak sahabat-sahabat kenapa jadi gitu? Pasal apa lah? Pasal apa lah? Pasal kita tak ada pedoman. Orang kat luar, kita tak ada pedoman. Tak ada cahaya petunjuk. Al-ilmu nur. Ilmu tu cahaya. Ilmu tu cahaya. Tapi kita tak nak belajar. Kita tahu nak beribadat, tapi tak tahu nak belajar. Yang berlaku. Yang berlaku. Belitan iblis yang pertama, talbisu iblis yang pertama. Iblis goda kita, terik kita, bukan dengan harta benda. Lemah kita bukan dengan harta, bukan dengan wanita. Tumbang kita bukan dengan wanita, bukan dengan jabatan kekuasaan pangkat, bukan. Rupanya belitan iblis yang pertama ialah dia terik kita. Awak tak payah belajar lah Haji Ibrahim.
Tak payah belajar. Awak ke sembahyang je lah. Ibadat je sembahyang. Allah tak payah belajar. Itulah yang ramai. Mak sebut tuan-tuan. Kalau saya sebut tadi, kalau puasa ni, orang ini tuan-tuan, orang kaya, kenapa tak tahu dia? Mercedes, mas kaya tuan. Tak ada 100,000 jangan dekat. Saya mengajar tempat tu, tak pernah saya lihat dia tak puasa Isnin Khamis. Pada apa dia? Isnin Khamis itu rutin hidup dia. Saya jumpa dia hari Isnin, kalau tidak 12 hari bulan, hari Isnin yang keempat bulan Januari, berapa bulan hari itu? Isnin keempat, hari itulah jumpa dia. Ni puasa kita, macam ni lah, kita buka pada pandai raya. Saya pun puasa juga, dia puasa juga. Biasa buka dalam kereta lah. Kalau orang pakat tak nak puasa belaka. Jadi Syaban macam mana? Syaban Ustaz saya buat direct. Dia ni ni Syaban tak masuk lagi ni. Syaban Ustaz saya buat direct. Ustaz dia kata 1 sehingga 15 Syaban. Kata dia ni. Saya kata kenapa 1 sampai 15 saja? Dia kata kita tak boleh puasa dah selepas 15 Syaban, haram. Ingat ni, orang ini puasa Isnin Khamis tak pernah tinggal. Saya kata tak kena tu. Rasulullah sendiri berpuasa dapat sampai Ramadan, kecuali 1 hari 2 hari sebelum Ramadan. Kenapa pula kita kata dilarang berpuasa? Setengah kata haram. Yang itu bagi yang tak pernah puasa. Tak pernah puasa Isnin Khamis, tak pernah puasa hari putih, tak ada puasa Syawal, tak ada puasa Zulhijjah, tak ada puasa bulan haram yang spesial tu lah. Bukan kata Isnin Khamis tak larat kita pun. Sahabat, inilah kelalaian kita. Kerana apa tadi? Kerana kita tak mendengar, kita tidak nak belajar. Ustaz, apa kita nak buat dalam bulan Syaban dah habis dah ni, dah separuh ni. 1, bulan pembersihan diri. Bulan ini bulan pembersihan diri. Kalau kita sebut tadi, ini bulan kita nak bertemu dengan Allah. Bila kita nak bertemu dengan Allah, kita kena bersih. Bersih diri kita. Yang kedua, inilah bulan diperbanyakkan puasa. Bukan 15 hari, bahkan lebih daripada itu. Itu sebab ustaz-ustaz bila mengajar, kena mengajar yang betul dan tepatlah, mengikut apa yang diajar oleh Nabi. Jangan tuan-tuan datang je selepas Syaban, tuan-tuan jangan puasa je, haram. Kita ni mudah. Jadi Rasulullah puasa tu, Abu Bakar, Umar puasa tu haram kan? Sebab itu kena cermat dalam menyampaikan ilmu agama. Yang masa kita sebut tu betul, bukan tak betul. Bagi yang tak pernah puasa sunat. 3, bulan Syaban ialah bulan dipertingkatkan amal kita. Sahabat, maka kita marilah bersihkan diri kita. Tadi bersih yang zahir, yang batin apa Ustaz? Yang pertama, bersih diri kita pada syirik. Bersih diri kita pada apa tadi? Bersih diri kita daripada syirik. Syirik yang mana Ustaz? Bersih diri kita daripada syirik. Syirik yang menyebabkan batal kita punya iman kita, batal kita punya akidah kita, batal kita punya syahadah kita. Jadi batal.
Maka yang batin tu apa dia? Yang batin tadi, yang batin yang pertama ialah bersihkan daripada apa tadi? Daripada dosa syirik syak. Kena bersih. Syirik yang mana Ustaz? Syirik ini macam Luqman nasihat anaknya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Tak asal lagi ke? Masuk waktu dah. Kau berapa? Tak ilaha. 8.44 dah. Tak apa. Lepas ni saya berhenti sikit lagi, berhenti. Lepas berhenti, kita azan. Lepas azan, iqamah. Lepas iqamah, balik. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik kepada Allah itu zalim yang besar. Minum arak zalim, judi zalim, makan riba zalim, makan rasuah zalim. Sebanyak-banyak zalim yang besar itu ialah syirik kepada Allah. Jaga-jaga sahabat sekalian, jangan syirik pada Allah. Kalau dalam ayat tadi apa dia? Bawah sekali itu, jangan ada syirik jadi. Dua, bersih diri dari dosa maksiat. Kita kena bertaubat pada Allah. Ada sikitnya dosa, tak layak masuk syurga. Lagi satu, bersih daripada sifat mazmumah. Khususnya pada nombor 2 tu, syirik khafi, riak, menunjuk-nunjuk. Mazmumah mana? Wah, jangan ada dalam hati jiwa kita ni penyakit mana? Penyakit hasad dengki, penyakit bakhil kedeku, penyakit gila hati tu, gila kuasa, gila kedudukan. Jangan ada gila dunia, gila harta, gila wanita. Jangan ada dalam diri ujub, takabur, sombong. Jangan ada riak, menunjuk-nunjuk, sombong. Ustaz sikit je saya sombong, ustaz sikit je. Walaupun kita sombong sikit sangat, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Misqalu dzarrah, seberat zarah, disebut dengan debu. Biji sawi yang kecil, mengkib sombong. Sikit je sombong, sikit je sombong, sikit je. La ilaha illallah. Sikit je menunjuk-nunjuk, sikit je hasad dengki. Kenapa hasad dengki orang ada harta, menunjuk-nunjuk kerana harta, sombong kerana harta, menunjuk-nunjuk kerana pangkat, sombong kerana pangkat? Maka sahabat sekalian, mari kita pakat buang penyakit itu dalam hati jiwa kita. Buang dia. Kenapa? Kalau kita tak buang walaupun ada sikit, dan kita tak bertaubat kepada Allah, maka hilang kelayakan kita masuk syurga. Habis. Akhir sekali, pesanannya, kita mula puasa tak bertemu lah. Pesan kita apa? Satu, kita apa-apa sahabat sekalian sentiasa ikut Rasulullah. Tuan-tuan nak beribadah apa, jangan buat cara sendiri. Satu, banyakkan istighfar 100. Apabila ready suara tu. Dua, zikir tahlil terbaik, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ayo 100. Pagi buat bagus. Selawat ke atas Nabi 100. Allah salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jangan ambil selawat hak yang ustaz-ustaz bagi, hak kiai-kiai bagi. Ambil selawat hak Rasulullah bagi. Jangan nak pandai-pandai. Buat tilawah tadabbur Al-Quran. Sentiasa baca Quran. Sembahyang berjamaah jangan tinggal. Sunat rawatib 12 rakaat yang muakkadah jangan tinggal sebelum zuhur 4. Bukan rawatib duha, tahajud, witir, usahakan
Buat dia khususnya witir, baca Quran sikit pagi petang, puasa sunat solat, sedekah infak. Jadi itulah dapat saya sampaikan pada malam ini sebagai persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Apabila jemput lakukan azan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي